الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين. باب ما جاء في خاتم النبوة. خاتم النبوة ataupun khatimin nubuwah, tanda kenabian. Khatam tanda kenabian, ya. Letakkan an-nubuwah, khatam tu tanda, ya. Cok an-nubuwah, kenabian. Artinya ada tanda-tanda yang boleh dilihat pada zahir fizikal tubuh badan Nabi SAW yang menunjukkan bahawasanya baginda adalah Nabi dan Rasul yang terpilih, yang ditandai dengan bentuk ataupun tanda yang tertentu. Macam mana bentuk dia? Ini kita akan lihat. Wabihi ilaihi qala As-Sa'ib bin Yazid berkata, Zahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ibna ukhti waji'un famasaha sallallahu alaihi wasallam ra'si wa da'ali bil barakah wa tawadda'a fasharibtu min wudu'ihi wa qumtu khalfa dhahrihi fa nadartu ila al khatami baina katifaihi fa idza huwa mithlu zirril hajalah. Makcik aku, makcik sebelah ibu lah, kalau khalah ni makcik sebelah ibu, mengajak aku bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata As-Sa'ib bin Yazid. Kemudian makcikku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saudaraku iaitu As-Sa'ib bin Yazid sedang sakit. Ini jadilah masalah kita, kan. Bila pula Nabi jadi doktor apa mana? Sebab tu dalam selawat-selawat yang kita baca tu, yang dikatakan sebagai syirik tu, contoh macam selawat syifa yang dibaca oleh kita, yang antara selawat utama yang dibaca oleh almarhum Tuan Guru Harundin, kan, dari syifa, kan. Jadi wirid tu maknanya tu. Itu yang dikatakan syirik. Tak ada syirik pun, tuan-tuan. Kalau lihat kepada sirah dia tu, tak ada apa pun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub. Tib tu bukannya ni, tib tu mana tabib lah, tib doktor gitu, perawat. Tibbil qulub yang menjadi perawat kepada hati. Memang Rasulullah tu orangnya yang merawat hati daripada penyakit syirik kepada iman, daripada jahil kepada berilmu, daripada tak kenal Allah Ta'ala kepada kenal Allah Ta'ala. Penyakit hati yang keji, yang jahat, yang buruk. Dengan datangnya Nabi tadi ni, kita dapat hati yang baik, hati yang tenteram, hati yang tidak ada penyakit-penyakit. So tip di situ maksudnya perawat. Kalau perawat ni macam ni, ya. Macam kita jumpa doktor, lepas tu dia panggil tabib, bukan dia panggil penyembuh. Dia tak kata asy-syafi'ah, dia kata tibbil qulub wa dawaiha, dan ubat baginya. Betul lah, tuan-tuan, lah. Nabi SAW tu ubat bagi penyakit. Dalam kitab Jawami'ul Kalimi yang dikarang oleh Ibnu Taimiyah, ketika Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma sakit, dia paralyzed gitu, dia tak boleh bergerak, tak boleh bangkit jalan, kaki dia jadi macam tak boleh gerak, macam kita kata paralyzed lah. Sahabat-sahabat pun main keliling dia tengok jadi apa kat hang ni semua. Akhirnya salah seorang sahabat kata dekat dia, uzkur ahabbal asma'i ilaik, sebutlah nama orang yang paling kau cintai. Dia pun sebut ya Muhammad. Itu salah pula, ya Muhammad lagi. Dia sebut ya Muhammad. Dia pun bangkit tiba-tiba, nasyita, bangkit sihat, ka'annahu nasyita min iqalin, seolah-olah macam dia terlepas daripada satu ikatan. Jadi dengan sebut nama Nabi Muhammad, dia lega. Ya, pasal Nabi Muhammad tu memang dawa, dia penyembuh, dia ubat. Sebut nama Nabi, hati jadi
lembut. Sebut nama Nabi, orang yang sakit boleh sihat. Tentang sahabat-sahabat Nabi kalau sakit, sebut nama Nabi, jadi sihat mereka. Tibil qulub wa dawaiha, apa masalahnya? Macam kita makan ubat. Jadi dia atas alasan asbab sahaja. Jadi macam ni ya. Mai jumpa Nabi, beritahu kata, ya Rasulullah, anak saudara saya sakit. Fama sahha sallallahu alaihi wasallam ra'si. Ada riwayat kata sakit di kaki. Sentuh di kepala, baca apa masalahnya sentuh di kepala, kaki sihat, tak ada masalah. Ada riwayat kata sakit dua tempat, kaki dan kepala. Maka Nabi sentuh di kepalanya, sebab di kepala tu adalah tempat yang paling mulia. Itu. Wa da'ali bil barakah, dan Nabi berdoa kepada aku dengan keberkatan. Habis kan? Nabi doa untuk keberkatan, kira tak ada apa. Cukup sempurna eloklah. Pasti dia akan dapat keberkatan dalam hidupnya. Berkat pada usianya, berkat pada keluarganya, berkat pada anak-anak, berkat pada harta dan sebagainya. Untunglah dia. Jadi ada wa tawaddaa, dan Nabi berwudu. Fasharibtu min wudu'ihi. Baca dengan wudu nah, waw dengan fathah. Dan aku minum daripada lebihan air wudu Nabi itu. Jadi Nabi minum, Nabi berwudu, baki air berwudu tu dia minum. Itu dia panggil wudu nah, air lebihan daripada wudu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qumtu khalfa dhahri. Ni yang kita nak sampai dah. Jadi tuan-tuan, tempat yang Nabi sentuh tu tuan-tuan, dia kekal sampai ke tuang. Jadi ada pernah orang tanya pasal apa? Kepala hang tu, kepala hang ni hak lain semua dah bila dia tuang, kepala semua putih. Hak tempat ni yang hitam. Dia ni tempat yang Nabi sentuh dahulu. Jadi kekal hitam sampai ke tua. So muda, remaja sampai bila-bila. Hak tempat yang disentuh oleh Nabi tadi ni. Adapun hak lain semua dah jadi putih dah. Kepala sahabat yang disentuh waktu kecil dulu. Ini As-Sa'ib bin Yazid. Jadi minum lepas ni dia panggil apa ni? Ini minum daripada bekas wudu ataupun minum daripada bekas minuman orang lain. Itu termasuk juga dia panggil su'ru. Kita minum bekas minuman orang lain. Pernah Nabi tuan-tuan ketika satu hari para sahabat minum, air baki hak sahabat minum tu Nabi minum. Sahabat kata, ya Rasulullah, tu air bekas minuman kami je ni. Nabi kata, aku pun nak ambil keberkatan daripada orang Islam. Cuba ingat tengok tuan. Kalau Nabi minum air keberkatan, ambil keberkatan orang Islam, takkanlah kita tak boleh ambil keberkatan Nabi SAW. Dia simple je asal. Kalau Nabi pun yang paling mulia, dia kata dalam hadis tu, aku nak ambil bekas minum, keberkatan bekas minum orang Islam. Sedangkan kita ni tak ada apa pun banding dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. So hadis ni tuan-tuan menunjukkan tentang mukjizat Nabi ni. Dan aku minum air bekas wuduknya. Air yang berbaki maksudnya daripada wuduk Nabi. Wa qumtu khalfa dhahri, lalu aku berdiri di belakang badan baginda sallallahu alaihi wasallam. Fa nadartu ila al-khatami baina katifaihi, aku dapat melihat tanda kenabian di antara kedua-dua bahunya. Mungkin terselak dan sebagainya sehingga dia nampak tanda-tanda khatamun nubuwah yang terdapat di belakang pundak Nabi tadi ni, antara kedua-dua bahu tu. Tanda itu seperti zirrul hajalah. Itu. Zirrul hajalah ni jangan cuba tengok. Sebelah tu. Makna zirrun ialah butang yang besar. Sebahagian lagi mengatakan rizun. Ada kata zirrun, ada tafsir dengan rizun yang bermakna telur. So dia main dengan dua wajah. At-Tirmizi berpendapat maksud zirrul hajalah adalah telur burung puyuh. Betul, burung puyuh ada kat negara Arab ni. Nah, ni kita terjemah nak bagi orang kita faham. Lebih kurang daging yang timbul sebesar telur burung puyuh lah, dia kata macam tu. Supaya orang kita faham. Gitu. So ada daging yang timbul. Dia panggil apa? Nanti dia akan sebut dalam hadis ni. Akan datang dia sebut daging yang timbul daripada antara dua bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tanda sebagai khatamun nubuwah. Yang besar dia tu lebih kuranglah macam
telur burung puyuh. Begitulah kata ulama. Khatamun nubuwah ialah tanda yang menunjukkan baginda seorang nabi. Tanda itu letak pada belakang badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni ada nak? Ada. Jabir bin Samurah hadis yang ke-17 berkata, "Ra'aitul khatama baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuddatan hamra mithla baydatil hamamah." Ini. Aku pernah melihat tanda kenabian yang ada di antara kedua-dua bahu Rasulullah SAW, iaitu benjolan daging. Ada kita kata tadi. Daging yang natik, yang benjol, yang benjol sikit, yang berwarna merah sebesar telur burung pati. Tuan-tuan, warna merah ni bukan warna merah nampak macam merah tadi, dah. Bukan merah macam ni. Daging tu warna kulit. Kemerah-merahan kan kulit Nabi warna putih kemerah-merahan. So ada nampak kemerah-merahan itu. Jadi betul lah tu. Bukan merah kata daging tu warna merah. No, tak. Cuma yang disyarahkan oleh ulama. Yang kata merah tu ialah kerana kulit Nabi putih kemerah-merahan. Gitu. Itu yang dilihat kata nampak macam warna merah. Hadis ni sahih. Seperti mana hadis yang sebelumnya. Iaitu benjolan daging yang berwarna merah sebesar telur burung merpati. Merpati adalah. Ada. So lebih kurang burung merpati. Kalau kita burung puyuh lebih kurang tu lah. Bentuk daging tu besar tu lah lebih kurangnya. Bentuk khatmun nubuwah tadi. Hadis ke-18, Rumaitha berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau asya'u an uqabbil al-khatam alladhi baina katifaihi min qurbihi la fa'altu." Aku mendengar, kata Rumaitha, satu hari aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana jarak dia tu dengan Nabi itu dia kata tak jauh, sehingga kan pada waktu tu dekatnya aku dengan Nabi. Kalau aku nak cium khatamun nubuwah yang di belakang tubuh badan Nabi tu, mesti boleh, dia kata. Pasal dekat sangat aku dengan Nabi tu. Yaqulu li Sa'd bin Mu'adz yauma mata. Nabi bersabda berkaitan dengan Sa'ad bin Mu'adz. Pada hari Sa'ad meninggal dunia, ihtazzalahu arsyur rahman. Arasy Allah bergetar kerana kematian Sa'ad bin Mu'adz. Siapa Sa'ad bin Mu'adz, tuan-tuan? Sa'ad bin Mu'adz adalah Sayyidul Ansar, salah seorang penghulu Ansar. Orang yang sangat mulia di kalangan sahabat Nabi. Dan ketika berlaku peristiwa di Bani Quraidah tu, suatu tahun yang ke-6 Hijriyah, ketika orang Islam berperang dengan tentera bersekutu daripada orang kafir Quraisy dan juga orang-orang Arab yang bersekutu dengan mereka dalam peperangan Khandaq tu 6 Hijriyah. Jadi daripada luar tentera Islam menghadapi serangan daripada orang kafir, daripada dalam orang Yahudi serang dalam. Kan perjanjian yang dibuat antara Nabi hari pertama Nabi sampai tu, kan? Hari-hari pertama Nabi sampai di Kota Madinah, antaranya buat apa, kita tahu bina masjid tu, kan? Mempersaudarakan antara Ansar dengan Muhajirun, dan juga antaranya ialah lepas tu Nabi buat suatu dia panggil yang dikenali dengan nama Piagam Madinah tu, kan? Yang ada lebih kurang 44 fasal dalam tu, menceritakan tentang tanggungjawab dan hak sebagai rakyat. Antara tanggungjawab kita sebagai rakyat mempertahankan negara bila negara kita diserang. Tak kira lah hang Muslim ke non-Muslim ke, kalau negara diserang, kita wajib mempertahankan negara. So sepatutnya suatu tu kalau orang Yahudi berfikir betul dengan perjanjian yang dibuat dengan Nabi dan umat Islam, tentu mereka akan sama-sama mempertahankan Madinah daripada dicerobohi oleh tentera kufar. Tapi sebaliknya dia ambil peluang. Ketika orang Islam sibuk dalam peperangan, mereka serang dalam. Selesai peperangan tu, maka Nabi pun perintahkan, datang Jibril perintah kepada Nabi, beritahu Allah Taala perintahkan Rasulullah pergi ke Bani Quraidah. Jelas tak? Tu yang Nabi keluar hadis Nabi tu, la yusalliyanna ahadukum illa al-asra illa fi Bani Quraidah tu. Jadi sampai di Bani Quraidah, orang Yahudi Bani Quraidah dulu pernah sewaktu zaman jahiliah dulu pernah, kita kata berapa ni dia panggil istilah dia tu,
Mereka pernah berkawan baik, ada hubungan yang rapat dengan Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni adalah maula mereka. Gitu, ada hubungan yang baik dengan Sa'ad bin Mu'az. Maka mereka minta supaya Sa'ad bin Mu'az jatuhkan hukuman kepada mereka. Sebab dia ingat Sa'ad bin Mu'az baik dengan mereka, so mestilah ke hukum satu yang berpihak pada mereka. Maka Sa'ad bin Mu'az pun jatuhkan hukuman kepada orang lelaki yang dewasa dipenggal, dihukum bunuh. Harta mereka dirampas, jadikan harta perang, harta rampasan perang, dan kanak-kanak dan wanita dijadikan sebagai hamba sahaya. Lepas dia cakap macam tu, apa yang berlaku? Nabi kata apa? Nabi kata, kamu telah berhukum, hakam tak bihukmillah, dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Sa'ad bin Mu'az nah. Orang yang sangat hebat. Di hari dia mati tu, ihtazzalahu arsyur rahman, bergegar arash Allah Ta'ala pada hari tersebut. Ulama mengatakan bergegar tu kerana gembiranya arash nak sambut kedatangan Sa'ad bin Mu'az ini. Ada penafsiran mengatakan bergegar disebabkan kerana malaikat yang menanggung arash tu yang bergerak dan seronok dengan hari kematian Sa'ad bin Mu'az, kerana nak sambut roh yang mulia ni datang. Jadi arash ni kata ulama tentang dia bentuk, saya tak tahu ulama sebut bentuk dia macam tu. Dia melengkung macam tu. Bentuk dia melengkung macam tu. Dan dia ada empat tiang. Yang hari ini ditanggung oleh satu tiang, ditanggung oleh satu malaikat yang sangat besar. Bahkan arash itu adalah makhluk Allah Ta'ala yang paling besar. Sebesar-besar makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi ni dibandingkan dengan kursi, kata Nabi, umpama cincin yang letak di tengah padang pasir. Bumi ni cincin, padang pasir yang luas tu adalah kursi tu, atau wasi'an kursi tu. Kursi dibandingkan dengan arash umpama cincin di tengah padang pasir. So cincin yang kecil tu adalah kursi, padang pasir yang luas adalah arash. So tuan arash Allah Ta'ala ni makhluk yang paling besar. Dan Allah Ta'ala ciptakan arash ni, kata Sayyidina Ali, izharan liqudratih, untuk menzahirkan kepada hamba-hamba dia yang mengetahui tentang arash ni, tentang berkaitan dengan kebesaran, keagungan, kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam yattakhidhu makanan lidzatih, dan dia tak jadikan arash sebagai tempat duduknya. Ini kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, seorang sahabat yang menjelaskan tentang arash tu nah. Jadi bukan tempat Tuhan duduk dan sebagainya. Jadi arash tu sendiri bergetar tuan di hari Mu'az, Sayyidina Sa'ad bin Mu'az tu wafat. Baik, hadis ni adalah hadis yang sahih nah. Kita tak sembang pasal arash tuan. Nanti kita sembang dalam kuliah akidah di masjid daerah nanti. Ini kuliah hadis tak boleh. Sembang tu 3 jam tak habis tuan. Hadis yang ke-19, Ibrahim bin Muhammad, seorang yang berketurunan daripada Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, berkata, kana Aliun idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara al-hadits bi tulih wa qala baina katifaihi khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin. Apabila Sayyidina Ali bin Abi Talib menceritakan sifat-sifat Rasulullah SAW, baginda akan menyebut sebuah hadis yang panjang sehingga selesai. Dan di akhir baginda akan berkata, baginda itu merujuk oleh Sayyidina Ali lah nah. Di antara kedua-dua bahunya terdapat tanda kenabian, dan baginda adalah penutup, wa huwa khatamun nabiyyin, penutup para nabi. So khatamun tu dia macam cok tu. Gitulah kalau kita buat. Seolah-olah suatu pengesahan daripada Allah Ta'ala bahawa ini adalah nabi yang diutuskan. Ada riwayat mengatakan setiap nabi-nabi ada tanda kenabian pada tangan masing-masing. Setiap nabi-nabi. Tapi nabi kita, tanda kenabiannya baina katifaihi, di antara dua bahu baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebagai tanda baginda nabi, bukan sebagai nabi biasa, bahkan khatamun nabiyyin, penutup dan juga penyudah kepada segala nabi-nabi. Maka tandanya tu diletakkan di antara dua bahu baginda. Dan tanda itu juga disebut dan ditunjukkan dalam kitab-kitab terdahulu, sehingga kan ahlul kitab mencari-cari tanda-tanda tersebut, dan dilihat memang ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Hadis yang ke-20, Abu Zaid bin Akhtab al-Ansari berkata kepada Alba Ain حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم حدثنا عزرة ابن ثابت حدثني الباء ابن أحمر الباء بن أحمر ya betul tak af'al ya baca dengan ilba ain kasrah ilba bin Ahmar ya betul lah ilba. Abu Zaid bin Akhtab al-Ansari berkata kepada Alba ain kasrah Alba ain lam ba alif hamzah Alba bin Ahmar qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Zaid udnu minni famsah dhahri. Rasulullah pernah berkata kepadaku, wahai Abu Zaid, kemarilah dan usaplah belakang badanku. Allahu Akbar. Tuan-tuan, Nabi minta sahabat tadi usap belakang dia, mungkin picit ke hurut ke macam kita betul lah. Ini kata ulama sebagai dalil mengatakan bahawasanya boleh bersentuhan antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, kecuali pada aurat sahaja dalam keadaan ada keperluan. Contohnya kita pergi mengurut ke sakit badan dan sebagainya, dia urut badan kita. Ini dalilnya sebab Nabi minta sahabat datang untuk picit belakang Nabi, untuk usap, mungkin urut dan sebagainya lah belakang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu kita kata apa? Suatu kemuliaan bagi sahabat tadi yang diberi kepercayaan untuk menyentuh tubuh badan Nabi yang mulia tu. Famashahtu dhahrahu, maka aku pun mengusap bahagian belakang baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mengurut lagu namanya. Itu. Fawaqa'at asabi'i 'alal khatam, dan jari jemariku menyentuh tanda kenabian Nabi. Jadi sampai waktu picit-picit sentuh tadi ni, tangan dia tu sentuh tentang khatamun nubuwah tu yang terletak di belakang tu. Picit kan sentuh, usap-usap, kena semua tangan tu sekali. Alba bin Ahmar Al-Yashkuri bertanya kepada Abu Zaid, bagaimanakah bentuk tanda kenabian itu? Abu Zaid menjawab, gumpalan rambut, sya'aratun mujtami'atun. Hadis sahih. Tadi dia kata warna merah tuan. Gumpalan rambut. Ni ke mana pula? Daging yang timbul. Ya, cerita dia gini tuan-tuan. Khatamun nubuwah, dia bentuk dia daging yang timbul sebesar telur burung merpati tadi kita kata, telur burung puyuh. Di atas daging tu ada tumbuh bulu-buluan. Tumbuh bulu-buluan yang halus. Sehingga dikatakan sya'aratun mujtami'atun. Itu betul lah tu, sebab di atas daging tadi ni ada bulu-buluan yang halus sampai kita nampak. Kan tempat lain tak ada Arab. Tempat lain tidak ada bulu. Tak berbulu di belakang ni. Tangtu sahaja. Seolah-olah bulu tertumpuk di situ. Syarat mujtami', ya, gumpalan, nampak macam gumpalan bulu-buluan yang ada di belakang tu. Yang merah tu bang, pasal yang tumbuh tu, bulu-buluan yang tumbuh, dia bukannya tumbuh kita kata rapat-rapat. Dia tumbuh jarang-jarang, sikit-sikit gitu. Nampak tak? So jadi di atas gumpalan daging tadi ni ada bulu, ada bulu sikit, ada bulu. Jadi ada ruang-ruang yang tidak berbulu tu nampak warna kemerah-merahan. Kulit Nabi putih merah. Di atas kulit yang putih merah tadi ni lah tumbuhnya bulu-bulu yang halus. Jadi hak yang kata merah tu merujuk kepada daging tu warna merah. Yang begitu kata syarat mustami'at tadi ni, gumpalan rambut itu merujuk kepada di atas daging yang tumbuh yang timbul tu yang berwarna merah tadi ni ada bulu-buluan yang tumbuh tu. Jadi semuanya mencerita daripada apa yang mereka lihat dan mereka nampak masing-masing. Jadi bukan makna benda tu bertentangan.
Sagi kamar lagi ada tanda titik-titik pula lagi. Tengok. Hadis bertaraf sahih ya. Buraidah bin Al-Husayb berkata, hadis 21, Ja'a Salmanul Farisi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis yang panjang. Ni cerita keislaman Salmanul Farisi macam mana yang kita tahu tuan-tuan ya. Salmanul Farisi keluar daripada negeri dia nak cari kebenaran sehinggalah dia bertemu dengan satu kaum orang yang beriman dengan Nabi Isa alaihi salam, menceritakan tentang Nabi akhir zaman akan keluar. Hadis cukup panjang tu, hadis cukup panjang. Kemudian bila dia duduk dengan kaum tu, dia beritahu ada seorang pendeta, ada seorang rahib, ahli ibadat yang mengenali tentang berita Nabi akhir zaman. Dia pergi jumpa kawan tu, duduk dengan kawan tu sebagainya. Lepas tu kawan tu nak mati, dia tak ada orang lagi, ada seorang lagi yang mengetahui tentang Nabi akhir zaman ni. Pergi dah sana, dia beritahu tempat sampai berubah 2-3 orang rahib yang menceritakan tentang ada ilmu berkaitan Nabi akhir zaman. Last sekali rahib yang terakhir kata, tak ada siapa dah yang mengetahui tentang Nabi akhir zaman. Aku dah satu-satunya orang. So aku mati tak apa dah. Hampilah cari. Dia ni akan zahir di Mekah. Dia akan akan berhijrah ke kota Madinah. Lepas tu Yathrib. Kemudian dia ni tanda-tandanya kalau hang jumpa dia, tanda-tandanya lah dia tidak menerima sedekah, tak makan daripada sedekah, tapi dia menerima hadiah. Dan di antara dua pundaknya ada khatamun nubuwah. Ini hadisnya ni, hadis yang panjang nah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, Salmanul Farisi, ja'a Salmanul Farisi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qadimal Madinah. Ketika sampai di Madinah, Salmanul Farisi datang dibawa nak jumpa Nabi, membawa hidangan bimaidatin 'alaiha rutabun, hidangan berisi kurma untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wada'aha baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia meletakkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Salmanu ma hadha. Nabi kata, wahai Salman, apakah ini? Salman menjawab, ini sadaqah, hadha sadaqatun alaika wa ala ashabik. Ini sedekah untukmu dan sahabatmu. Nabi kata, faqala irfa'ha fa inna la na'kulu sadaqah. Nabi kata, angkatlah dia dari sini. Sesungguhnya kami tidak boleh makan barang sedekah. So Salman pun bawa hidangan tu pergi ya. Dia tak makan sedekahan. Faja al-ghad bimithlihi, besok dia mari pula dengan hidangan buah rutab, buah kurma tadi. Rutab ni kurma yang basah lah. Kurma yang basah tu. Kalau tuan-tuan pergi ke Arab, kurma yang rutab lah. Kurma basah sangat. Sedap lah, sedap. Faja al-ghad bimithlihi fa wada'ahu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian besok dia mari pula bawa hidangan yang sama, dia letak depan Nabi. Faqala ma hadha ya Salman. Nabi tanya lagi, ni apa dia ni Salman? Faqala hadiyatul lak, ni hadiah untuk kamu ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun kata kat Rasulullah, ubsutu. Kalau macam tu, hidanglah, hidang. So, dua lah. Yang pertama tak makan sedekah, yang kedua memang dia terima hadiah. Summa nazara ila al-khatami ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amana bih. Kemudian pada waktu itu Salman terlihat dan memerhatikan tanda kenabian di belakang badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu di antara pundak bahagian sebelah atas. Dan dengan itu Salman pun menyatakan keimanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu, wa kana lil yahudi, dan Salman merupakan hamba milik seorang Yahudi. Fashtarahu Rasulullah SAW bi kadza wa kadza dirhaman. Nabi membeli Salman tu sekian-sekian harga. Ala an yaghrisa lahum nakhla, cara bayarnya ialah dengan menanam tanaman kurma di atas sebidang tanah untuk mereka. So dimerdekakan dari baginda Nabi SAW. Ada riwayat dia mengatakan Salman ikut Nabi satu hari dia pergi jalan. Dia duduk terlompat-lompat macam tu lah. Duk nak cari tengok, ada Nabi faham. Dia nak tengok khatamun nubuwah tu. Lalu Nabi pun panggil dia dan selak kain baju yang tutup tu. Dia tanya, hak ni ke yang hang nak tengok? Maka dia melihat memang ada tanda tersebut, seperti mana yang diceritakan oleh pendeta Nasrani yang dia bertemu sebelumnya tu. Itu yang 12 tu. Menurut maklumat yang Salman perolehi daripada pendeta-pendeta Nasrani, kebenaran baginda Nabi baginda adalah seorang Nabi yang dikenali melalui tanda khatamun nubuwah. Oleh kerana itu Salman bersungguh-sungguh mencari kebenaran ini.
Yang ke-13, tebusan Salman berupa menanam 300 pokok kurma sehingga tumbuh dengan baik, ditambah dengan 40 batang emas. Para sahabat membantu Salman dengan benih pokok kurma. Rasulullah SAW sendiri ikut menanamnya. Sedangkan yang menyediakan batang emas adalah seorang sahabat. Salman tidak dapat ikut perang Badar dan Uhud. Ini kerana pada ketika itu dia masih milik orang Yahudi walaupun sudah memeluk Islam. Dia ikut berjihad pada perang Khandaq, Ahzab. Dia yang mengusulkan bagi menggali parit. Jadi tuan-tuan, bayaran yang katakan bayaran kepada Salman tadi ni ialah dia kena menanam 3 roti pokok kurma dan juga 40 batang emas. Dengan 40 ditambah dengan 40 batang emas sebagai bayaran untuk pembebasan Salmanul Farisi tadi ni. Jadi orang sanggup tuan-tuan demi untuk agama Allah Subhanahu wa taala dan demi untuk mendapat keimanan. Kita tengok sahabat-sahabat Nabi sanggup lakukan apa sahaja. Kita hari ini dengan murah tuan-tuan kita join agama kita. Manusia-manusia hari ini kan. Dalam hadis qudsi Allah Taala berkata kepada orang kafir di hari akhirat besok, kalaulah macam mana hadis bunyi, sewaktu mereka nak dihumbankan ke dalam neraka tu, Allah Ta'ala tanya kepada orang kafir, andai kata kamu memiliki harta emas dan perak setimbang dunia ni dan sekali ganda lagi dunia, 2 kali ganda dunia ini, mau tak kamu tebus diri kamu daripada neraka Allah ni dengan dunia yang kamu miliki tu? Mereka kata, ya kami sanggup. Dah tengok neraka depan mata, tak mau. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya di dunia dulu aku minta pada kamu dengan cara yang lebih murah daripada tu. Maksudnya apa? Tak perlu kamu nak keluarkan bayaran sedikit pun untuk selamat daripada neraka Allah ni. Apa dia? Mengucap kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita tak perlu nak bayar dengan wang ringgit, emas, perak. Tak perlu kita nak gadai rantai tangan kita, rantai gelang, tak perlu apa. Tapi fa'abaita, kamu tak inginkan, bahkan kamu memilih untuk syirik juga. Jadi bila sampai di sana itu tak boleh buat apa dah. Jadi bagi orang yang mengenali dan memahami tentang nilai keimanan kepada Nabi, yang kenal Nabi macam Salman Al-Farisi dan sebagainya tadi, yang sanggup berjalan jauh dan sebagainya untuk cari benda ni, maka dia sanggup buat apa sahaja demi untuk mendapatkan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Fayamalu Salmanu fihi, Salman bekerja di taman kebun tu sehingga pokok-pokok kurma tu berbuah, hatta tut'ima fa gharasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nakhla illa nakhlatan wahidah gharasaha Umar. Cuba tengok, Rasulullah sendiri yang membantu Salman menanam pokok-pokok kurma itu, kecuali satu batang pokok yang ditanam oleh Umar. Nabi sendiri turun tangan juga sama-sama bantu Salman nak tanam 3 ratus pokok kurma tu, kecuali satu pokok aja yang Umar tanam. Semua tanaman kurma tu berbuah pada tahun yang sama, namun ada sebatang pokok yang tidak berbuah. Itulah hak Umar tu lah. Hak mana yang Nabi tanam semua berbuah pada tahun yang sama, kecuali satu yang tak berbuah yang ditanam oleh Umar. Nabi bertanya, ngapakah dengan tanam kurma yang satu tu? Umar menjawab, wahai Rasulullah, sayalah yang menanamnya. Ada tak berbuah sebab apa? Sebab Umar yang tanam. Lalu apa Nabi buat? Fanaza'aha Rasulullah SAW fagharasaha fahamalas min ammiha. Lalu Nabi pun cabut balik pokok kurma yang Umar tanam tadi ni, dan pokok tu berbuah pada tahun yang sama. Tuan-tuan, ni termasuk mukjizat Nabi, tuan-tuan. Tanam pokok, tahun tu juga berbuah. Pokok kurma dia tak buah pada tahun yang sama, tuan-tuan. Ambil masa nak berbuah. Ni lainlah kita tanam pokok Umar daripada Saudi siap-siap ada buah dah tanam, tapi lala tu berbuah. Dak ni tanam pokok yang baru tanam, dia tak akan berbuah pada tahun tu. Tunggu dululah beberapa tahun. Yang kita tanam pokok kurma di Malaysia, berapa tahun tunggu? Ada. Jadi tanam, tiba-tiba hak yang mana Nabi tanam semuanya berbuah pada tahun yang sama, kecuali satu je. Pasal apa? Hak yang Umar tanam. So dia tak ikut hak tu. Dia nak ikut masa biasa. Kalau biasa ambil 3 tahun baru dia berbuah.
Lalu Rasulullah cabut balik pokok tu dan tanam balik dengan tangan baginda yang mulia tadi. Baru pokok tadi ikut berbuah macam pokok lain juga. Ini mukjizat Nabi. Sehingga kan apa? Sehingga kan Salmanul Farisi boleh dan dapat dibebaskan pada tahun tersebut juga. Kalau kita yang tanam tunggu 3-4 tahun baru boleh berbuah. Baru 3-4 tahun kawan tu boleh dibebaskan. Ini termasuk daripada mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dah masih nak kata biasa lagi tuan-tuan. Bukan orang biasa lah ni. Hadis ini bertaraf hasan. Hadis yang ke-22, Abu Nadrah Al-Awaqi berkata, Sa'altu Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni khataman nubuwah, faqala kana fi dhahrihi. Aku bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri perihal tanda Rasulullah ini, tanda kenabian, khatamun nubuwah tu. Abu Sa'id menjawab, tanda kenabian ada di bahagian belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahagian belakang badan Nabi, bad'atun nashizah. Bad'ah tu ketulan daging, nashizah yang timbul. Bad'ah daging lah. Jadi daging berupa daging yang timbul. Jadi daging yang timbul berwarna putih kemerah-merahan tu. Ada. Di atas daging yang timbul tu lah tumbuhnya bulu-buluan yang halus. Ada. Hadis ini bertaraf hasan. Hadis 23, Abdullah bin Sarjis berkata, Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi unasin min ashabihi, fadurtu hakadha min khalfi fa'arafa alladhi uridu fa'alqa ar-rida'a ala an dhahrihi fara'aitu mawdi'a al-khatami ala katifaihi mithla al-jum'i hawlahu khilanun ka'annaha tha'alilu. Tengok. Kata Abdullah bin Sarjis, aku datang bertemu dengan Nabi SAW ketika baginda sedang duduk bersama para sahabatnya. Aku berjalan mundar-mandir di belakang baginda. Ni dia main jalan gitu. Nak apa tu? Nak mengendap belakang Nabi. Nak tengok tanda kenabian tu. Khatamun nubuwah yang duduk belakang Nabi tu. Duduk jalan mengendap, pimai mengendap. Nabi faham. Nabi faham apa yang aku inginkan. Lalu baginda pun melepaskan selendang yang menutupi badan belakang baginda. Nabi pun tarik kain tu, selak kain yang tutup badan belakang badan tu. Aku dapat melihat letak tanda kenabian yang berada di antara kedua-dua bahunya sebesar genggaman tangan. Genggaman tangan. Yang dia sebut waktu tu lah yang dia tengok. Di sekelilingnya ada bintik kehitam-hitaman seperti kumpulan jerawat. Dia betul-betul ni. Haulaha khilan ka'annaha salasa'alil. Ada. Tu saya kata tadi ada bintik kehitam-hitaman. Bintik kehitaman tu pada hak yang tempat tumbuh bulu tu lah. Ada bintik tumbuh bulu-buluan tadi ni. Sebelum pulang, aku menghadap Nabi SAW dan berkata kepada wahai Rasulullah, semoga Allah mengampunimu. Rasulullah SAW berkata, begitu juga denganmu. Jadi sebelum pulang dia kata kepada Nabi, semoga Allah mengampunimu. Nabi pun doa dekat dia, begitu juga denganmu. Nabi doa kepada mudah-mudahan Allah Ta'ala pun ampunkan dosa kamu. Para sahabat yang dari situ bertanya kepada Abdullah bin Sarjis, adakah Rasulullah SAW memohonkan keampunan buatmu? Allah saja menjawab, ya, begitu juga untuk kamu semua. Kemudian Allah saja membaca ayat, dan mintalah ampun bagi dosamu dan bagi orang beriman laki dan perempuan. Thumma tala hadhil ayat wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Tuan-tuan, hadis ni sahih. Hadis ni dia contoh satu kita tambahan berkaitan dengan khatamun nubuwah yang disebut ada bintik-bintik hitam tadi ni. Ini bukan bermakna bertentangan dengan hadis-hadis yang lain, sama saja. Bintik-bintik hitam tu daripada tempat yang ditumbuh bulu tadi ni. Ini tempat tumbuh bulu saja. Jadi tempat tumbuh bulu tu lah nampak ada, lihat kehitam-hitaman daripada akar bulu yang masuk ke dalam daging kulit baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nampak macam kita kata, dia panggil macam asyamah, macam tak ilalat, bintik hitam tu di atas
tempat yang ditumbuhi dengan bulu-buluan yang terdapat pada daging yang tumbuh tadi ni. Jadi ini bentuk-bentuk rupa khatamun nubuwah yang ada di belakang Nabi, yang merupakan daging yang timbul tadi ni, yang di atasnya terdapat bulu-buluan yang halus yang tumbuh di atas daging tersebut. Bukan yang rapat-rapat, dia tumbuh jarak-jarak sikit. Itu. Tapi dia tak mengamalkan penjarakan sosial, tuan-tuan jangan salah faham. Jadi dia agak jauh sedikit antara satu dengan yang lain, sehingga bila kita tengok daripada jauh kita nampak kulit daging tu warna kemerah-merahan tadi ni. Baik, seterusnya babu ma jaa fi sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini panjang juga tuan-tuan, insya-Allah ada masa kita sambung di pertemuan yang akan datang. So untuk hari ini kita berhentikan ni dulu. Dan insya-Allah dah 12.30 lebih dah. Jadi insya-Allah nanti kita sambung pertemuan akan datang. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang kita baca, yang baik, yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah silap tu mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan ada keberkatan yang kita pertemuan kita pada pagi ni, dan kita semua diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk daripada ummah Nabi yang dihimpunkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapat syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam di yaumul mahsyar kelak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina صراطك المستقيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.